Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar? Salam sejahtera kepada anda semua dan saya harap pagi ini anda bangun dengan penuh energi untuk bukan sekadar aku nak dapat sales. Tak nak macam tu. Tapi pagi ini anda bangun adalah hari ni aku nak bantu berapa orang. Okey? Salah satu benda kan yang saya nak cakap pagi ni adalah bagaimana nak keluar daripada kebodohan. Okey? Ataupun kita ni kadang-kadang orang cakap bodoh tu macam terlampau kasar. Kan? Kurang bijak. Tindakan yang salah. Okey? Adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas, clear? Kalau boleh, bagus. Terima kasih. Sebab pagi ni saya nak cakap tentang topik ni. Sometimes kadang-kadang kita ni kena mengakui bahawa kita ni adalah manusia yang bodoh. Kita ni adalah hamba Allah yang lemah. Tapi bukanlah untuk kita, aku bodoh lah, dah lah, putus asa lah, give up lah, kan. Tak boleh macam tu. Okay, bukanlah macam tu. Tapi kita tahu kat mana kelemahan kita supaya kita tahu apakah benda yang kita boleh fill in. Kita boleh masukkan supaya kita pergi kepada benda yang betul. Kan? Tahu. Sebab contoh kalau orang tanya saya kan, kenapa kau ni asyik pergi kelas tak berhenti-berhenti belajar? Sebab saya kata, saya masih lagi bodoh. Ada banyak lagi benda yang saya tak tahu. Tetapi kalau manusia tu dia adalah sombong, dia ingat dia dah pandai dan dia ingat dia adalah tahu semua benda, selalunya inilah manusia-manusia yang gagal dalam bisnes. Jangan kata dalam bisnes lah. Kan, dalam kehidupan pun mungkin juga dia adalah orang yang fail. Faham tak faham ni? So pagi ni saya nak sharekan kepada anda beberapa benda, beberapa poin penting, beberapa perkara yang saya tengok, yang saya lihat, kenapa ramai orang yang berada ataupun dia tak sedar dia adalah buat kesilapan bodoh. Dan saya nak ajar pada anda nanti bagaimana untuk you nak keluar daripada benda ni. Okey? Bagaimana nak keluar? Macam mana kita nak buat benda ni secara berbeza? Tapi saya tak nak cakap lah dulu kan. Dah tak ada pun nampak, dah share ke belum? Dah tag ke belum kawan-kawan you all semua ni? Saya nak tengok tu dulu. Kan macam kita bagi anda benda di sesi ni setiap hari free. Sebab saya tahu kepala otak ni kita kena feed dia. Itu yang kita cakap kenapa kita kena bagi sarapan. Okay, feed your mind with success. Kalau tidak, dia akan dipenuhi dengan negativity. So, mind kita cuba pegang ni, cuba pegang. Mungkin anda dah lama kadang-kadang kita ni terlupa. Okay, kita dah lama tak pegang kepala otak kita ni. Tak pegang, ya Allah, syukurnya aku, ya Allah, beza aku ni manusia, aku ni berakal. Dah lah ada akal, Allah Ta'ala sertakan pula dengan hati kita ada emotion kat sini. Tapi dalam bisnes, dalam perniagaan, terutamanya pemasaran, kita selalu hanya gunakan kepala otak je. Kita terlupa pelanggan kita tu manusia yang buat keputusan menggunakan hati dia. Tu pun salah satu kebodohan kita juga. Macam? Tak apa kan kalau kita mengaku, ya Allah, aku ni bodoh, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang lemah. Kita ni merendah diri kepada Allah. Bolehkah kita berdoa, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang pandai. Ya Allah, aku ni memang bijak, ya Allah. Tak boleh macam tu. Kan? Kalau macam tu kita nak minta kat mak bapak kita pun, mak bapak kita tak bagi. Kalau manusia pun tak bagi, apatah lagi Allah Ta'ala. So apa saya nak cakap kat sini adalah kita nak humblekan diri kita. Tak apa mengakui kesilapan kita, mengakui kita ni hambanya yang lemah, dan mengakui kita ni manusia tak lari daripada kebodohan. Tapi kita nak cari cara. Kenapa manusia ni selalu melakukan kesilapan bodoh ni? Boleh tak saya nak cakap benda tu? Okey? Boleh tak saya nak cakap benda ni? Kenapa? Saya explain dulu, nanti ada beberapa perkara. Tengoklah kalau you all committed, saya tengok you all share, you all tag kawan-kawan, saya bagi lebih. Kalau tak, dah saya bagi poin sikit je. Okey, saya nak bagi tahu punca dia, root cause. Kenapa kita ni melakukan kesilapan bodoh? Boleh ni saya nak bagi tahu. Orang ni macam tak boleh je ni. Boleh? Hello? Boleh?
Saya besarkanlah sikit lah saya punya point. Kenapa manusia ni melakukan kesilapan bodoh kat sini? Punca kesilapan yang bodoh dan tindakan kita tu, kita tak sedar kita melakukan benda-benda yang menyebabkan kita ni buat keputusan yang bodoh sebenarnya. So, siapa nak tahu benda tu? Apakah puncanya? Apa sebab? And then paling penting adalah saya nak kita sama-sama perbaiki dia. Itu benda kenapa kita ni nak mengakui kesilapan. Boleh ke? Tak apa ke saya cakap topik ni ke nak cakap kenapa kita kurang pandai? Kenapa kita kurang bijak? Kan memang bukan saya lah kalau macam tu, pelik sangat tu. Okay, so saya nak cakap why, kenapa manusia melakukan kesilapan yang bodoh. Yang saya nak bagi beberapa benda. Nanti saya pergi go through satu persatu supaya benda ni boleh fit mind kita, beri sarapan kepada minda. Bila minda kita kuat, dia strong kat situ, strong enough, senanglah kita kejap lagi nak buat marketing ke, nak buat sale, nak closing customer. That's why saya kata tadi, tukarkan daripada nak dapatkan sales kepada aku nak bantu berapa orang hari ni. Aku nak bantu contoh 10 orang yang dapatkan tudung aku pada harga 100. Automatik kita dapat sale hari ni 1000. Sekejap. 10 kali 10 kali 100 1000 lah. Okey, boleh faham tu? So saya nak cakap ada beberapa benda. Yang pertama, dah sedia dah ready, pastikan anda share. Anda tak share, talal nanti. Gurau. Okey, nombor 1, kebanyakan orang kenapa dia melakukan kesilapan bodoh adalah kerana dia berada dalam keadaan stres. Okay, berada dalam keadaan stres, tertekan. Okay, mungkin dia kata family dia tak faham lah, mungkin dia kata pasangan dia tak faham lah. Jadi dah lah dia tak berjaya, dia hempit pula kiri kanan. Belum tambah lagi orang yang mengata. Faham tak tu? Lagilah menyebabkan dia punya stres tu bertambah. Faham? That's why lah kenapa dalam kelas saya, walaupun roket pemasaran momentum je, saya akan bantu you, akan mengajar macam mana nak clearkan dulu semua benda ni dulu. Macam mana hubungan dengan pasangan kita, hubungan dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak bagi tahu impian kita ni kepada orang keliling kita supaya mereka ni faham. Bila faham, dia sokong. Kita kena faham satu benda je. Kalau orang tak sokong kita, terutamanya BY or family kita, itu bermaksud dia tak faham. Tapi kita tak payah sibuk nak fahamkan kita punya haters. Haters ni kita cuba fahamkan macam mana pun dia nak hate, dia tetap hate. Biarlah dia doakan dia, kembalilah nanti bagi. Doakan dia, Allah Ta'ala nanti bagi dia rahmat, kasih sayang. Dia mungkin tak cukup. Mungkin dia tak cukup kasih sayang. Okay, point saya yang kedua. So tu stres. Nanti sekejap lagi saya akan bagi macam mana nak betulkan benda tu. Boleh? Hello korang ni, okey. Saya nak teruskan lagi ni sarapan minda ni. Cepat. Pastikan teruskan, tekan share. Okay, wajib anda punya tugas anda pagi ni kena tekan share. Saya nak tengok pagi ni kita ada kurang-kurang ada 2000 share. Boleh? Setuju? Teruskan. Jangan, kalau you all berada dalam keadaan yang you rasa you berada banyak benda yang you buat ni adalah tindakan bodoh, keputusan yang bodoh, please lah stay. Setengah jam je. Nak flushing kita punya kebodohan ni, sekejap je kita nak buat. Ambil masa sikit. Dan kalau anda pun tak boleh tengok keluar masuk, you cakap tak apalah kejap lagi tengok, nanti tak tengok. Saya garanti tak tengok punya. Serius. Okey, nombor 2 adalah punca ramai orang melakukan kesilapan bodoh ni adalah kerana dia bersikap terburu-buru. Boleh nampak tak tu? Dia bersifat ataupun bersikap terburu-buru, nak cepat sangat. Orang putih kata dia terlampau rushing sangat. Boleh nampak tak tu saya punya screen tu? Saya tak tahulah you all nampak ke tak. Nampak rupanya. Dia adalah bersifat kat situ terburu-buru. So kita tak nak lah macam tu. Tak nak terlampau rushing, sebab benda tu akan menyebabkan kita buat keputusan yang salah, buat keputusan yang bodoh kadang-kadang. Kadang-kadang terlampau nak cepat, nak buat marketing, tekan boost post. Lepas tu tak boleh beza. Yang Facebook ads tu ada 2. Satu buat boost post, satu lagi adalah menggunakan cara ads manager. Tu kena setting siapa customer, umur berapa, apa interest, tu nak kena set.
Bukan tekan butang boost post. Sebab tu saya kata siapa tekan boost post tu sebenarnya bukan boost post. Itu adalah boost bodoh. Dia kan habiskan duit kita. Saya tak tekan butang boost bodoh tu. Saya mengajar menggunakan nanti ads manager. Lepas tu dengan tak tahu dia belasahnya kita. Alah, dia pun buat boost bodoh juga, tapi jangan cakap dengan orang yang buat boost bodoh. Takkanlah saya nak buat benda yang saya mengajar, saya cakap jangan buat. Lain kali belajar, baru tunjuk pandai kat orang. Kalau tak tahu jangan acah-acah buat pandai. Nanti orang nampak sah-sah dia ni bodoh. Saya ingat lagi pesanan almarhum Ustaz Ismail Kamus. Dia kata kita ni kalau tak pandai, tak cerdik, baik diam. Jangan sibuk nak bercakap, jangan sibuk nak gebang. Dia cek ilmu dulu, dia kata. Tapi kalau kita ni bodoh, kita nak juga bercakap, nanti mengesahkan sah memang dia bodoh. Cuba anda buka oleh YouTube, dengar. Saya suka dengar. Saya antara ustaz yang saya sangat follow daripada zaman dulu, ada almarhum Ustaz Ismail Kamus. Kan, sah-sah dia bodoh. Kan, tak reti nak buat-buat pandai. Masalah orang kita ni, masalah bangsa kita ni. Tak reti nak buat-buat pandai, tapi sebenarnya tak pandai. Okey, saya nak cakap benda nombor 3 ni pasti mengejutkan anda. Okey, nombor 3 pasti mengejutkan. You all ingat okey. You all ingat okey, tapi sebenarnya tak okey. Nombor 3 ni, nak ke nak ni macam tak nak. Saya tengok tak ada pun yang komen nak. Kalau nak, komen dulu kat situ. Nak, saya nak tengok siapa nak poin yang ketiga. Memeranjatkan ni. Tapi sekejap lagi kita nak kena tahu macam mana aku nak betulkan kalau macam tu. Nombor 3 ni saya nak cakap dengan anda. Dan number 3 ni, kesilapan yang orang tidak perasan yang sebenarnya dia akan menyebabkan dia buat stupid mistake, kesilapan bodoh kita panggil. Okey? Bila apa tahu? Terlalu banyak info. Okey? Kita akan buat kesilapan bodoh bila hidup kita ni terlalu banyak sangat info. Mungkin yang pertama puncanya terlampau banyak Google. Sampai confused. Mana satu yang betul lah? Kejap lagi dia buat A, kejap lagi dia buat B, kejap lagi buat C, buat Z. Itu satu hal lah. Nombor 2, terlalu banyak penasihat. Penasihat, aka punah sihat. Keliling dia ni terlalu banyak, terlalu ramai penasihat, aka punah sihat. Oi, tak boleh, kau buat ni, kau ikut Raja Saduk. Salah tu. Dia ajar salah tu, dia tak ada bisnes. Habis Rizal anak murid dia, tak adalah, itu bukan. Dia menafikan dalam keadaan sindrom denial pula. Habis anak murid tu kau tengok Puan Caca, Puan Fizara, Miragol, Puan Mel, Cik Mat, Muhammad, The Bilal. Aku nampak ada klinik gigi tu, Happy Dental Clinic. Aku nampak ada yang personal shopper tu kan, Selection. Tak. Dah lah. Nampak kebenaran tapi cuba menafikan kebenaran. Terlalu banyak info, terlalu banyak penasihat, becoming punah sihat. Padahal yang cakap tu tak ada pengalaman buat online. Kadang-kadang yang lagi malang, dia pun tak buat bisnes. Lebih malang 10 kali ganda, dia bisnes dah 100 kali bisnes dia gagal. And kita pula dengar cakap dia, ambil semua info dia, balik kita cuba apply semua benda punah sihat kita cakap, maka punahlah semua benda dan semua yang kita buat adalah tindakan-tindakan yang bodoh. Tindakan yang tidak bijak, tindakan yang menghabiskan duit. Inilah masalahnya bila kita tak ada guru. Ada orang cakap saya, Jim, kau bodoh lah. Kenapa aku bodoh? Sebenarnya lah, memang aku bodoh sebab aku belajar. Yelah, kau bodoh sebab kau hanya ada seorang je cikgu. Kau ada seorang je mentor. Kau salah, Jim. Kau patutnya kena ada 1000 guru. Saya kata, aku punya seorang guru ni pun dah bagi mengajar dah macam-macam. Dah ada result. Banyak lagi benda yang memang kita nak kena buat. Kalau ada 1000, tak ke balik rumah saya stres? Saya akan gila kalau macam tu. Nak kena dengar nasihat 1000 guru. Come on lah. Saya cakap, kau tak ingat ke masa sekolah rendah kita ada banyak cikgu? Tuan-tuan, masa kita sekolah rendah, yes, kita ada cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Maths, Fizik, Kimia, Biologi, Account. Kita benda banyak sebab kita berada pada level yang kita ni tak tahu apa-apa. Kita sedang membina hidup.
So kita akan belajar ilmu yang general. Sebab kita dah besar pun, masa tu cikgu pun tak pasti kita nak kerja apa. Bukan dia tahu siapa nak jadi cikgu, bukan dia tahu siapa nak jadi engineer. Maybe kalau dia tahu orang tu memang nak jadi engineer, orang tu mungkin dia hanya pentingkan mata pelajaran sains. Tapi dulu tak tahu. Sekarang ni kita dah tahu kita nak jadi businessman or businesswoman. Kita berada pada satu, kita panggil dia major. Pengkhususan dia cakap masa tu. Okay? Kita berada dalam satu pengkhususan, business. So, bila bisnes, kita kena cari guru yang dah ada major. Macam kat universiti lah. Barulah kita akan belajar subjek yang major tu kepada orang yang memang dah run bisnes. Dia tahu nak advise dengan cara yang betul. Dia sendiri pun dah buat marketing, sukses, berjaya, ada banyak result. Pencapaian, ada banyak video dia you boleh tonton. Facebook ke, YouTube, macam-macam dah kita bagi anda ilmu. Tiap-tiap hari free kita bagi. Kadang manusia ni dia nampak yang bayar je. Yang free tiap-tiap hari tu dia tak nampak pun. Faham ke faham ni? So, bila terlalu banyak sangat info, meninggal kita. Tapi tak apa, kejap lagi saya nak bagi tahu macam mana kita nak betulkan semula. Boleh tu? Boleh ke boleh? Okey, nak saya bagi tahu lagi punca yang keempat. Nak tak saya bagi tahu yang keempat ni? Okey. Nak. Okey, nombor 4 ni kenapa ramai juga buat kesedaran muda adalah kerana dia nak macam ni. Kita panggil macam ni. Dia ni jenis yang orang macam apa saja dia buat ni, dia nak orang terima je apa yang dia buat. Dia macam ni. Dia pentingkan cakap orang. Pentingkan cakap orang ataupun penerimaan orang lain. Kadang-kadang kita tak sedar tau, bila kita buat bisnes ni sebenarnya kita sedang buat keputusan yang berlawanan dengan arus. Okey, dia ibarat macam ni lah. Sekejap saya lupa. Okey. Dia pentingkan cakap orang lain. Dia ibarat macam semua orang ni sedang bergerak menuju ke sana ni. Semua orang macam bergerak 8 pagi, 5 petang pergi bekerja, mungkin macam tu contoh. Tapi kita yang bisnes, kita adalah berlawan dengan arus. Orang pergi kerja, kita tak pergi kerja. Orang tidur awal, kita tidur lewat. Kan? Orang buat satu kerja, contoh katalah kalau dia kerja sebagai seorang yang bahagian pegawai, katalah dia kerja pegawai research. Kerja dia buat kajian je. Tapi kita bisa mana tak? Kita lah kena tengok account, kita lah tengok finance kita lah tengok marketing, kita lah tengok HR, macam-macam benda. Sebab dia berlawanan. Orang lain buat major, kita buat banyak-banyak benda. Kita ada banyak role. You faham tu? You all jelas ke ni apa saya cakap ni? Macam tak faham je. So kenapa ni saya nak cakap ni. Sekejap lagi saya akan bagi dia punya wrap up dia. Kalau macam tu apa saya nak kena betulkan? Kan? Okay? Faham tu? Okay. So macam ni. Yang kelima, boleh tak saya nak bagi tahu yang kelima? Apakah benda yang kelima? Okay, yang kelima. Saya tak nak bagi banyak lah. Yang kelima saya bagi ni. Penting nombor 5 ni. Boleh? Okay. Nombor 5 adalah dia macam ni. Bercakap macam ni. Nak mudahkan. Berada di luar comfort zone dia. Nombor 5, punca kenapa ramai orang melakukan kesilapan bodoh ni, saya nak cakap simple macam ni. Contoh you dah biasa pergi kerja 8 pagi 5 petang. Dah biasa dah keadaan tu. You tak biasa balik lewat mungkin. Tak biasa dengan kena kerja lebih masa. Mungkin tak biasa. Okey? Ataupun tak biasa dengan bangun awal. So orang bisnes kena bangun awal, dia nak buat preparation, hari ni apa nak buat, apa training, dengan staff mana, dengan team mana dia nak bercakap, apa direction nak kena buat. Dulu mungkin dia bekerja, semua benda dah ready, dah siap dah semua. Tapi sekarang dah berbeza. So bila dia ni berada di luar comfort zone, contoh macam kita biasa berada dalam bilik yang sejuk,
Tiba-tiba kita disuruh duduk camping kat luar dalam kemah. So menyebabkan kita jadi rasa tak selesa. Bila kita tak selesa, tindakan kita ni banyak yang akan menyebabkan kita buat benda yang bodoh. You all faham tak saya cakap ni? So bila kita berada di luar comfort zone, kita tak menjadikan comfort zone tu sebagai zone yang biasa bagi kita, kita akan buat tindakan yang bodoh. Tak biasa belajar. Saya nak cakap satu benda, ramai orang dia tak biasa nak belajar tau. So bila dia pergi belajar, dia rasa stres, dia rasa susah, dia rasa banyaknya benda aku tak tahu. And then dia mula macam berdebah. Banyaknya nak kena buat. Banyaknya nak kena betulkan ni. Matilah nak. Akak tak boleh. Jadi bila dia habis je kelas, dia keluar try pergi buat dan dia panik tau. Tu saya kata tadi, salah satu punca kenapa ramai orang dia stres, sebab dia stres. So benda tu semua dia buat adalah baik dia rush, terburu-buru. And then dia pula tak boleh nak fikir mana satu info yang patut aku pakai dulu. Mana satu? And dia pula tak biasa berada pada zone yang dia tak selesa. Menyebabkan tindak tanduk tu dia jadi tak betul. Dia terdedah kepada benda kesilapan yang bodoh kat situ. So apa saya nak cakap macam ni? Saya nak cakap that's why kenapa as a manusia biasa, ini adalah sifat manusia. Ini adalah sifat manusia. Memang biasa, normal benda ni. It's normal sebenarnya. Okay, sebab tu saya nak cakap ni beberapa benda saya nak bagi. Ni langkah atau tindakan yang kalau you nak ambil. Nak saya ajar ke? Oh tak nak. Kalau tak nak, saya stop live sekarang. Nak ke nak saya ajar? Dah tekan butang share ke belum tu? Ini tindakan yang saya nak buat. Okay, ini tindakan yang saya nak buat. Ada beberapa langkah kat sini saya nak bagi tahu anda. Okay. Ini adalah beberapa benda yang saya nak. Faham tu? Ini adalah beberapa benda. Saya nak tulis lagi supaya saya tak lupa benda ni. Okay, yang pertama, manusia tidak boleh buat keputusan yang betul bila dia berada dalam keadaan stres tu tadi. So ni langkah dia. Langkah pertama, bila kita stres, kita tak boleh nak buat tindakan keputusan dengan betul. Even sebenarnya kalau kita buat keputusan ketika kita sedang marah pun keputusan tu jadi tidak betul, tidak tepat. Setuju? So, keputusan yang betul adalah datang bila kita berada dalam keadaan yang tenang. Relax. So, kalau saya, apa saya buat adalah bangun awal, solat apa semua dah selesai, duduk relax bertenang. As a Muslim, saya mencadangkan kita beristighfar, kita berselawat. Relax pagi-pagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah. 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 Bertenang. Sebut nama Allah. Istighfar. So benda tu akan memberikan kita macam satu gelombang ketenangan tau kepada kepala otak kita ni. Sebab tidak ada benda yang boleh berlaku tanpa izin dia. Dan tidak ada benda yang berlaku tanpa hikmahnya. Tak ada. Ini bukan kelas agama, ini bukan kuliah duha ke, bukan ni. Saya nak cakap je. So pertama, anda kena bertenang. Nombor dua, bila kita buat bisnes, terlalu banyak benda yang kita nak kena betulkan. Tiap-tiap hari kena betulkan ni. Mungkin cara closing, mungkin cara menulis copywriting, mungkin cara bagaimana kita nak identify, nak kenal siapa pelanggan. So ada banyak sangat benda ni yang kita kena identify tau, yang kita kena kenal pasti. So apa yang saya nak mencadangkan, nombor 2, you all ni ada syllabus. Ada syllabus knowledge, ada syllabus ilmu. Maksud saya yang you all ni adalah belajar secara berterusan. So you all ni kena ada syllabus kejadian. Kalau contohlah you dengar anak kita nak SPM, so apa kita nak? Oh, kita kena pastikan tahun ni dia join, dia masuk tuition. Dia kena ada guru dia. Macam nak pilih guru tuition? Oh, kita kena pilih guru tuition yang dia melahirkan ramai anak murid yang daripada dia punya result dia D atau E jadi A. Oh, yang ni lah, dia cikgu ni lah. Dan tak ada orang pergi jumpa cikgu. Takkanlah semua anak murid cikgu berjaya. Cikgu tak tunjuk pun yang fail. Of course lah.
Dalam dunia ada siang, ada malam, ada berjaya, ada gagal. Takkanlah kita nak highlightkan orang yang gagal. Takkan kita nak tu, oh ni yang fail. Memalukan dia. Menjatuhkan maruah orang. Mestilah kita tunjuk mana yang berjaya je. Apa beza yang berjaya gagal dengan yang gagal? Yang gagal dia tak bertindak. Mungkin dia tunggu je cikgu dia bagi suap. Yang berjaya sebab dia bertindak, tetapi daripada guru yang sama. So kalau kita nak menghantar anak kita belajar, kita pergi hantar guru yang ada proven success result. Yang dah ada proven. Bukan yang tak tunjuk result. Yang bukan baru result ada 1-2 je. You akan buang masa lama. Faham tu? Okay? So kena ada syllabus. You orang kena belajar. Nombor 3 saya nak kata you kena ada, satu ada syllabus. Nombor 3 tu relate dia adalah dengan knowledge, dengan ilmu yang tepat. Please lah, kita ni dah berniaga berapa tahun, kita dah hidup berapa tahun. Takkan kita masih lagi nak try and error, nak masih lagi pergi belajar dengan budak-budak yang baru nak up, yang dia pun tak tahu apa tentang bisnes, dia tak tahu, tak ada pengalaman tentang marketing. Yang dia ajar hanyalah buat iklan, buat iklan, buat iklan. Orang tak suka iklan, tuan-tuan. Orang benci dengan iklan. You all sendiri pun kalau ada iklan kat TV, you all tukar channel. Kalau you nampak iklan kat YouTube, you akan tekan butang apa? Skip ads. Datuk, kenapa nak pergi belajar buat iklan? Kelas saya tidak mengajar buat iklan. Kelas saya mengajar sesuatu benda yang lebih besar. Tapi kalau orang tengok, orang rebut nak beli produk you. Dengan copywriting yang betul, dan kena kenal customer yang betul, dia akan berebut nak you punya produk. Macam. So janganlah pergi testing, pergi kelas yang you kata, alah kelas ni tak ramai. Tuan-tuan, kita kelas ni sekarang ni secara online. Bukan you nampak pun orang lain, bukan you bersesak-sesak pun dalam kelas. Semua orang fair and square nampak saya di depan skrin. Tak ada yang duduk online. Kau tahu aku semalam pergi kelas online, tapi aku duduk belakang sekali. Orang ni cakap, kau ni sewel ke apa? Bila kelas online kan dia macam seorang-seorang. Dia kan macam one to one, one on one. Kau dah kenapa? Mana kau nampak peserta yang lain? Ya, saya faham. Kelas dia ramai sangat, 8,000 lebih. Dah dekat lebih 8,000. Saya rasa dah dekat 8,500 daftar. Saya kata, 8,500. Kau bukan nampak pun yang lagi 8,499 tu. Sebab masing-masing kat depan skrin dia. Kau dah kenapa? Ni bukan macam dulu kelas kita pergi dewan bersesak. Ada yang duduk depan, tapi tak semua dapat. Ada yang duduk belakang sekali kat pintu. So kenapa saya pun nak cakap, kalau dia ramai susah nak fokus. Cakap dengan dia, wak lu. Kan? Wak lu sekarang kau memang duduk depan-depan dia tu. Kau ke depan sikit, kau belaga lah dengan hidung Najib tu. Okay? Jangan belaga bibir pula. Okay, faham ni? So you masuk je lah kelas online. Apa beza? Kalau saya boleh tarik ramai orang, bermaksud tuan-tuan, saya ada ilmu dengan izin Allah. Saya ada ilmu yang boleh ajar you bagaimana tarik orang. Tarik pelanggan datang pada you. Itu insya-Allah. Nombor 4 saya nak beritahu, langkah kita nak menangani tadi kesilapan bodoh kita adalah ada guru. Ada coach yang beritahu supaya nanti bila you terlampau banyak sangat knowledge, guru yang berpengalaman ni dia akan bagi tahu, dia simplifiedkan benda tu. Dia simplifiedkan. Oh, you buat yang ni dulu. Alah, you cakap je ready, you cakap je sell you slow, sell you stuck. Banyak benda tindakan bodoh you buat. You buktikan you nak stopkan semua benda ni dengan bertindak untuk belajar. Bertindak. Aku tak sanggup lah hidup dalam stres, buat tindakan yang silap. Setiap kali kita buat marketing tu dan kebanyakan kadang menggunakan duit. Contoh bila you buat Facebook ads. That's why saya nanti nak ajar anda the real method FB ads sebenar. Jangan guna method-method yang salah. Tuan-tuan, kita dah ada followers 1 juta lebih. Fans kita dah ada 865,000. Saya tahu bagaimana insya-Allah tentang Facebook Ads. Saya dah belanja berjuta-juta ringgit untuk Facebook Ads. Sehari saya belanja untuk FB sahaja RM5,000 sehari, tuan-tuan. Sehari kita belanjakan lebih kurang 2 juta lebih setahun. So insya-Allah kita tahu bagaimana nak buat benda ni untuk you. Tapi kita start dengan yang paling kecil. Kita akan ajar you serendah. Saya pun sama. Saya mulakan FB Ad dengan serendah RM15.
Hari ni insya-Allah tim saya duduk betul-betul kat depan skrin phone dia ke, tab dia ke, komputer dia ke untuk nak support anda. Hari ni memang kita kerja lebih masa sampai malam untuk pastikan you all berada dalam keadaan yang bersedia untuk di-guide, dibantu. Kita tak nak lagi duduk dalam zon kebodohan. Betul-betul tuan-tuan? Terima kasih banyak kerana ikuti Facebook Live saya pagi ni, Sarapan Minda Momentum. Kita jumpa lagi pada hari esok dan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Najib Asadok, online rocket marketing expert. Berapa ramai kat sini dah berniaga tapi masih lagi tak tahu macam mana nak online bisnes dengan mudah? Berapa ramai kat sini tak tahu macam mana nak tarik pelanggan dengan cepat? Dan berapa ramai kat sini dah berniaga tapi masih lagi stuck, tak capai target jualan yang dia nak? Saya nak anda bersedia dengan satu pelancaran strategi online rocket marketing STORM pada 11 April 2021 jam 9 malam di Facebook Najib Asadok. Kejap, sabar. Jangan tutup dulu. Saya ada hadiah untuk anda yang tonton pelancaran STORM ni nanti. Yang pertama, anda akan dapat e-book strategi online rocket marketing. Yang kedua, saya beri anda e-book strategi macam mana nak naikkan sale anda waktu raya nanti, plus bonus template copywriting untuk anda. Jumpa saya Ahad ni 9 malam. Tunggu.